Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Emilia binti Yusof dan juga ahli kumpulan Nurun Najihah binti Misnan dan Ummi Nadirah binti Mat Yusof akan membentangkan isu ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosio-budaya di sekolah. Baiklah, seperti yang kita semua ketahui, Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai berbilang kaum, etnik dan juga budaya. Kepelbagaian kaum sudah pasti akan mewujudkan corak sosial budaya yang berbeza. Perbezaan yang wujud tidak harus dijadikan sebagai satu tembok untuk mewujudkan pelbagai jurang dalam sistem masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan. Kepelbagaian budaya telah menyebabkan berlaku isu ketidaksamaan sosio-budaya dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Jadi, dengan kepelbagaian budaya ini telah mempamerkan keunikan negara Malaysia berbanding dengan negara-negara yang lain. Baiklah, seterusnya saya akan terangkan definisi kepelbagaian sosio-budaya. Apa yang dimaksudkan dengan sosio? Sosio didefinisikan sebagai kata awalan yang merujuk kepada perkaitan tentang faktor sosial atau kemasyarakatan. Terusnya, definisi budaya. Muhammad Taib Osman 1988 menyatakan budaya bermaksud satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang dapat memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, budaya pula mempunyai beberapa maksud, iaitu kemajuan fikiran, akal budi, merangkumi cara berfikir dan juga berkelakuan. Menurut Mok Sun Sang 2003, budaya merupakan hasil daripada pengalaman interaksi sosial dengan masyarakat. Baiklah, sekarang kita lihat definisi kepelbagaian sosio-budaya. Kepelbagaian bermaksud berbagai-bagai jenis. Sosio-budaya pula membawa maksud hubungan masyarakat dengan budaya yang merangkumi cara hidup, adat istiadat dan sebagainya. Kepelbagaian sosio-budaya dalam masyarakat di Malaysia secara langsung memberi kesan kepada perkembangan sistem pendidikan secara umumnya dan kepada suasana pembelajaran secara khususnya. Oleh yang demikian, secara umumnya boleh disimpulkan bahawa sosio-budaya adalah amalan gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat, lahir dari pegangan dan kecenderungan diri masyarakat berkenaan dalam pelbagai bidang hidup untuk memberi kepuasan kepada diri mereka sendiri. Jadi, apa yang boleh disimpulkan kepelbagaian sosio-budaya ialah hubungan masyarakat yang mempunyai perbezaan budaya yang tinggal dalam wilayah yang sama dan hidup bersama. Jadi, mari kita lihat isu ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosio-budaya di sekolah. Isu yang pertama iaitu penguasaan bahasa dan juga kemahiran berkomunikasi. Yang kedua, pembentukan sub budaya murid. Yang ketiga, isu layanan guru terhadap murid. Isu keempat, lokaliti atau penempatan murid. Dan isu yang kelima, gaya berfikir ataupun gaya belajar. Baiklah, kita lihat kepada isu yang pertama, iaitu penguasaan bahasa dan kemahiran berkomunikasi. Apakah isu yang timbul dari aspek bahasa? Baiklah, penggunaan bahasa yang standard harus diamalkan oleh setiap murid di dalam kelas. Murid yang kuasai dialek atau bahasa ibunda mereka sahaja di rumah akan menghadapi masalah dalam pembelajaran di sekolah. Murid sukar untuk memahami pengajaran guru di dalam kelas akibat tidak memahami bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Mereka hanya memahami bahasa dialek ataupun bahasa ibunda mereka sendiri.
Seterusnya, bagi murid yang tidak faham bahasa Melayu, mereka akan tercicir dan tidak melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru. Sebab apa? Sebab mereka tidak faham dengan arahan yang diberikan oleh guru. Dan murid juga beranggapan guru menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan bahasa ibunda mereka, sedangkan guru mengajar dengan menggunakan bahasa pengantar iaitu bahasa Melayu. Di samping itu, pelajar yang tinggal dan belajar dalam kelompok etnik yang sama, selalunya mereka mengamalkan budaya, cara berfikir dan pandangan dunia mereka yang sendiri. Mereka kurang mendapat pendedahan akan budaya kaum lain. Jadinya, pemahaman dan kesedaran budaya lain hanya dipelajari melalui bacaan dan bukan melalui amalan yang dipraktikkan. Proses penyesuaian diri dengan kaum lain atau etnik lain akan menjadi sesuatu yang sukar bagi mereka. Di sini dapat dirumuskan bahawa langkah-langkah pencegahan untuk kanak-kanak atau murid-murid yang mengalami masalah bahasa dan pertuturan ialah dari segi peranan guru itu sendiri dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran. Baiklah, langkah pertama yang perlu guru lakukan untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, percakapan dan arahan guru perlulah jelas dan terang. Guru juga perlu selalu mengulang arahan yang agak sukar difahami supaya murid dapat memahami perkara yang hendak disampaikan ataupun perkara yang disebut oleh guru tersebut. Dalam konteks ini, murid digalakkan untuk bercakap supaya mereka dapat membiasakan diri dalam proses bahasa dan pertuturan. Namun, yang penting murid juga tidak dipaksa untuk bercakap ataupun menghafal dan mereka perlulah elakkan murid daripada merasa tertekan. Langkah kedua pula, guru perlu memastikan supaya murid-muridnya menggunakan bahasa semasa berkomunikasi, semasa proses berinteraksi. Dapat ditekankan di sini, murid perlulah diajak berbual dan topik yang dibualkan itu mestilah berkenaan dengan pengalaman murid itu sendiri. Terusnya, langkah yang ketiga, guru perlu memberi pendedahan komunikatif semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam hal ini, peranan guru menjadi kurang kerana murid yang akan bercakap berkomunikasi. Melalui pendekatan komunikatif ini, murid-murid mempunyai kecekapan untuk berkomunikasi. Di dalam aktiviti komunikatif ini, aktiviti yang dirancang kepada kemahiran lisan iaitu mendengar, menyebut, berbincang dan membentuknya di dalam penulisan. Baiklah, langkah terakhir yang boleh guru laksanakan untuk mengatasi masalah ini melalui aktiviti modeling, iaitu guru memerlukan seorang pembantu untuk menjadi model. Di sini model menunjukkan gambar kepada murid-murid manakala murid-murid mendengar apa yang dipertuturkan dan mereka akan mengikut dan bercakap semula. Di sini murid-murid yang mendengar dan mereka akan mula berbahasa dan membantu mereka untuk bertutur dengan baik. Baiklah, untuk isu seterusnya saya serahkan kepada rakan seperjuangan saya Umi Nadirah dan Nurul Najihah untuk membentangkan isu ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosio-budaya di sekolah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya, Umi Nadirah binti Mak Yusof. Saya akan menyambung isu yang kedua, iaitu pembentukan sub budaya murid. Apakah itu sub budaya? Mari kita lihat. Sub budaya ialah sekumpulan orang dalam budaya yang membezakan dirinya dari budaya induk. Konsepnya seperti masyarakat dan masyarakat kecil.
wujudnya masyarakat kecil itulah yang dinamakan subbudaya. Mereka mengamalkan budaya yang berbeza dengan budaya masyarakat. Dan di manakah tempat tersebarnya pengaruh dan budaya ini? Ya, di sekolah. Maka terbentuklah subbudaya di kalangan pelajar. Mari kita lihat apakah subbudaya yang terbentuk akibat kepelbagaian sosial budaya. Anda boleh lihat di belakang saya terdapat 3 subbudaya yang terbentuk di sekolah. Yang pertama, pro budaya sekolah. Yang kedua, anti budaya sekolah. Dan yang ketiga, antara budaya sekolah dan budaya remaja. Mari kita lihat apakah perbezaan ketiga-tiga subbudaya ini. Pro budaya sekolah merupakan kelompok pelajar yang mematuhi peraturan sepenuhnya. Mereka memberikan tumpuan terhadap pencapaian akademik semata-mata dan golongan ini sanggup menangguhkan keperluan diri. Contohnya seperti murid tersebut mungkin lupa nak makan ataupun belajar sampai lewat malam. Akan tetapi, peranan dan sifat murid ini sama apabila berada di sekolah atau di luar sekolah ataupun di rumah. Sekiranya murid tersebut rajin membantu ibu bapanya di rumah, maka murid akan terbawa-bawa sikap rajinnya di sekolah. Maka dengan itu, wujudlah jalinan atau kerjasama antara nilai-nilai budaya di rumah dan di sekolah. Dan akhirnya, matlamat sekolah akan tercapai. Seterusnya, subbudaya yang kedua ialah anti budaya sekolah. Apakah maksud anti? Seperti mana yang kita tahu, anti ni bukan anak anti. Anti ialah perbuatan yang tidak bersetuju, melawan, menentang, membantah dan seumpama dengannya. Dan seperti mana yang anda boleh lihat gambar di belakang saya, ini adalah salah satu contoh murid yang anti budaya sekolah. Dan apa yang pelajar itu lakukan? Ya, pelajar ini cuba untuk ponteng sekolah. Ini bermaksud pelajar ini tidak suka datang sekolah. Okey, kita boleh lihat. Mereka ini kelompok pelajar yang tidak sanggup mematuhi peraturan. Dan yang kedua, mereka mungkin dipengaruhi oleh status ekonomi sosial murid. Mungkin disebabkan faktor murid yang ini dia nak pergi bekerja. Murid yang bekerja sambil belajar ataupun faktor jantina. Apakah maksud faktor jantina? Kita akan lihat selepas ini. Dan antara ciri-ciri murid ini ialah murid ini di sekolah lain, di rumah lain. Berikut merupakan hasil kajian tentang murid anti budaya sekolah. Yang pertama, menurut kajian Muhammad Syarif dan Surya tahun 2012, pelajar lelaki lebih ramai ponteng sekolah berbanding pelajar perempuan. Hal ini bermaksud terbuktilah bahawa faktor jantina mempengaruhi murid tersebut untuk menjadi anti budaya sekolah. Selain daripada kes ponteng, kes buli juga dijadikan satu budaya di sekolah. Menurut kajian Allworth 1991 mendapati bahawa pembuli tidak suka mengikut peraturan dan mengaku bahawa tingkah laku mereka adalah salah. Hal ini bertepatan dengan ciri-ciri seorang murid anti budaya, iaitu tidak suka mengikut peraturan. Seperti yang saya sebutkan tadi, ciri-ciri seorang anti budaya ialah sikap di rumah lain dan di sekolah lain. Dan inilah merupakan salah satu contoh keratan akhbar dari atas talian mengenai seorang pelajar yang membuli. Biasanya pelajar yang suka membuat nakal ni bermuka-muka. Apabila berada di rumah, mereka akan berkelakuan baik di hadapan ibu bapa mereka. Tetapi bila di sekolah, pelajar ini akan tunjuk berani dengan membuli atau memukul pelajar junior. Subbudaya yang ketiga ialah antara budaya sekolah dan budaya remaja. Kelompok pelajar ini berada di tengah-tengah antara pro budaya, anti budaya dan di tengah-tengah ialah antara budaya sekolah dan budaya remaja. Mereka masih lagi mengikuti budaya sekolah tetapi dalam masa yang sama, mereka menghayati nilai-nilai atau perasaan sebagai seorang remaja. Antara ketiga-tiga subbudaya yang saya sebutkan tadi, subbudaya yang ketiga inilah subbudaya yang seimbang kerana murid dalam subbudaya ini mereka aktif dalam kedua-dua aktiviti iaitu kurikulum dan co-kurikulum. Mereka juga berpakaian mengikut trend masa kini.
sering bersosial dengan rakan-rakan, dan mereka mementingkan pencapaian akademik serta menghormati peraturan sekolah dan memenuhi keperluan diri. Mari kita lihat apakah peranan guru dalam menangani isu pembentukan subbudaya di sekolah. Antara peranan guru untuk menangani isu terbentuknya subbudaya, yang pertama, mengingatkan murid agar seimbang dalam pelajaran, terutamanya bagi murid daripada kalangan pro budaya sekolah. Dan yang kedua, menerapkan nilai patriotisme dalam diri murid. Yang ketiga, mencari pendekatan yang berbeza mengikut subbudaya murid. Yang keempat, mengenal pasti punca kepada permasalahan murid. Dan yang kelima, mengadakan sesi hati ke hati bersama murid. Mengenal pasti punca kepada permasalahan dan sesi hati ke hati ini, kita fokuskan kepada murid yang di kalangan anti budaya sekolah, kerana golongan inilah yang paling bermasalah. Terlalu banyak faktor bagaimana mereka boleh menjadi pelajar yang bermasalah. Dan sikap itulah yang harus ditangani oleh guru supaya ketiga-tiga subbudaya ini menjadi satu sahaja budaya di sekolah, iaitu antara budaya sekolah dan remaja. Baiklah, kita sudah mengupas dua isu, iaitu tentang penguasaan bahasa dan subbudaya. Dan kita akan masuk dalam isu yang ketiga, iaitu layanan guru terhadap murid. Mari kita lihat apakah faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksamaan layanan guru terhadap murid. Antara faktor yang menyebabkan guru melayan murid berbeza-beza, iaitu yang pertama ialah kelas sosial. Murid terdiri daripada pelbagai kelas sosial, iaitu rendah, sederhana dan tinggi. Kelas sosial ini wujud disebabkan hasil taraf pendidikan dan taraf sosioekonomi keluarga. Bagi kelas sosial sederhana dan tinggi, peluang mereka untuk mendapatkan pendidikan lebih luas berbanding mereka yang berada dalam lingkungan taraf sosioekonomi yang rendah. Dan mereka juga mempunyai latar belakang keluarga yang berpendidikan tinggi dan mementingkan pendidikan dalam kehidupan. Hal ini kita boleh lihat secara jelas, terutamanya pada waktu PDPR, di mana semua murid perlu belajar dari rumah akibat pandemik COVID-19. Golongan kelas tinggi dan sederhana dapat belajar dengan baik kerana mereka mempunyai alatan dan keperluan yang lengkap berbanding murid daripada golongan kelas rendah. Selain itu, golongan kelas atasan dan sederhana, kebanyakan daripada mereka mempunyai latar belakang keluarga yang berpendidikan tinggi, dan ini membolehkan ibu bapa mengajar anak-anak mereka di rumah tanpa bantuan guru. Manakala golongan daripada kelas sosial rendah, mereka menghadapi masalah pembiayaan, kemudahan belajar, kurang kelengkapan untuk belajar dan sebagainya. Oleh kerana itu, mereka kurang bersemangat dan berisiko untuk menghadapi masalah keciciran dalam pembelajaran. Dan ada juga segelintir daripada mereka lebih memilih untuk menolong ibu bapa bekerja kerana taraf hidup yang rendah. Jadi ada yang berkemampuan, ada yang tak berkemampuan. Betul. Macam saya tak berkemampuan. Dah anak saya. Dah. Tinggallah. Saya sedih sangat. Allah Dia, Akbar. dia dah belajar, saya tak tolong ajar pun. Saya tak pandai. Yalah, kesian. Dia boleh tanya balik, kita tak tahu. Dia memerlukan kita. Betul lah Jadi, bang. kita suruh dia belajar. Tapi bila dia tanya balik, kita tak dapat nak jawab apa yang dia tanya. Yalah, kita faham lah Kita kan. cakap, ayah suruh belajar dia, ayah pun tak tahu. Allah Akbar. Saya kerja bercuaca. Saya pagi-pagi datang dekat rumah. Yalah. Susah lah. Itu antara halangan sekarang Betul. cabaran Ah. sekarang. Abang Hamdan, saya harapkan siapa yang mendengar ni luahan hati Abang Hamdan ni, sebab saya dapat rasa kejujuran Abang hati Abang Hamdan ni kan. Saya sedih. Tak apa. Saya sedih sekarang. InsyaAllah Abang Hamdan. Kita doakan yang terbaik Abang Hamdan untuk anak-anak Abang Hamdan tu Abang Saya Hamdan tak kan. boleh. Begitulah cabaran yang dihadapi oleh golongan ini. Kita tidak dapat menafikan bahawa penutupan sekolah akibat pandemik COVID-19 ini memberi impak yang besar kepada rakyat, terutamanya kepada para pelajar. Sebagai guru, perlulah mencari inisiatif lain untuk membantu golongan ini daripada keciciran. Berikut adalah contoh keratan akhbar yang dikarang oleh Prof. Madya Dr. Sapura Sipon. Guru hanya suka anak ahli politik dan jutawan. Yang menjadi masalah ialah sikap seorang guru di sekolah ini yang pilih kasih terhadap pelajarnya.
Saya perasan guru ini hanya akan beri tumpuan kepada pelajar yang kaya. Dengan pelajar yang bukan daripada keluarga kaya, dia selalu mengatakan kami tidak akan berjaya dalam kerjaya nanti. Dan kata-kata guru itu membuatkan saya kecil hati dan kurang bermotivasi. Berikut adalah luahan daripada seorang pelajar yang mengatakan gurunya pilih kasih dan dia berkecil hati kerana sikap guru tersebut yang tumpu hanya kepada keluarga yang kaya. Sebagaimana yang kita ketahui, pencapaian akademik murid saling berkait rapat dengan keterlibatan murid sewaktu PNP berjalan. Murid yang aktif bertanya dan memberi respon di dalam kelas cenderung untuk lebih berjaya dalam pencapaian akademik berbanding murid yang pasif. Ini kerana guru akan menilai tahap penguasaan murid, iaitu PBD, yang aktif itu lebih tinggi berbanding murid lain. Sehubungan dengan itu, guru akan lebih cenderung untuk menjawab dan memberi respon terhadap murid yang aktif. Dan inilah salah satu faktor mengapa guru melayan murid berdasarkan pencapaian akademik mereka. Seterusnya, antara faktor mengapa guru lebih cenderung untuk melayan murid, memberi tumpuan kepada murid berdasarkan jantina mereka. Kita lihat pada kajian yang pertama ialah kajian Brophy dan Everson dan Bank, guru perempuan lebih cenderung untuk berpandangan negatif terhadap murid lelaki berbanding murid perempuan. Hal ini kerana murid lelaki dianggap bermasalah di dalam kelas. Mereka sering dikatakan hilang fokus, gemar mengganggu rakan lain serta tidak membuat kerja rumah. Hasil kajian Zalizan 2005. Dan keadaan ini boleh mempengaruhi tingkah laku dan cara layanan guru terhadap murid. Murid perempuan dikatakan lebih bersedia untuk menghadiri kelas dan mereka akan fokus dengan pengajaran guru. Dan inilah faktornya mengapa guru lebih melayan dan memberi tumpuan kepada murid perempuan berbanding murid lelaki. Berdasarkan isu ketidaksamaan layanan guru terhadap murid ini, kita boleh lihat terdapat banyak faktor mengapa guru melayan murid itu berbeza-beza. Antara faktornya saya sebutkan tadi ialah kelas sosial, pencapaian akademik dan jantina. Sekarang kita lihat bagaimanakah cara untuk guru menangani isu ini. Yang pertama, guru mestilah memberi layanan yang sama rata kepada murid tanpa mengira latar belakang mereka. Dan yang kedua, guru perlulah kreatif dalam pengajaran supaya dapat menarik minat pelajar terhadap proses pembelajaran. Dan yang ketiga, guru perlulah sentiasa memberikan semangat dan motivasi kepada murid golongan rendah bahawa pendidikan bukan hanya untuk golongan kelas tinggi dan sederhana sahaja. Hal ini kerana terlalu banyak contoh-contoh tokoh-tokoh orang yang asalnya mereka tidak kaya tetapi mereka juga boleh berjaya kerana usaha mereka dan keinginan mereka untuk berjaya. Dan seterusnya, yang terakhir, guru tidak boleh meletakkan persepsi buruk terhadap murid mengikut kelas-kelas tertentu. Okey, seterusnya kita akan sambung dengan isu yang seterusnya dan saya serahkan kepada sahabat saya Nurul Najihah. Assalamualaikum. Saya Nurul Najihah binti Misnain akan membincangkan tentang isu yang keempat iaitu lokaliti dan penempatan murid. Baiklah, bagaimana terhasilnya isu lokaliti dan penempatan ini terhasil daripada keistimewaan bentuk muka bumi di Malaysia. Keistimewaan bentuk muka bumi di Malaysia telah menghasilkan dua jenis penempatan yang berbeza, iaitu yang pertama bandar dan pinggir bandar dan yang kedua luar bandar dan pendalaman. Baiklah, apa pula definisi bandar dan pinggir bandar? Bandar merupakan tempat di mana kawasannya mempunyai penduduk yang padat dan persekitarannya dipenuhi dengan buatan manusia. Kebanyakan penduduknya pula terlibat dengan aktiviti perdagangan, perkhidmatan dan juga kerja-kerja profesional yang lain. Baiklah, seterusnya saya akan sambung kepada definisi luar bandar dan pedalaman. Definisi luar bandar atau lebih dikenali sebagai desa ataupun kampung, ini adalah tempat yang mempunyai kurang kepadatan penduduk. Bentuk muka buminya yang masih banyak mengekalkan persekitaran semula jadi menjadikan penduduknya bergantung harap sesama sendiri dan kurang terdedah dengan dunia moden.
Kebanyakan penduduknya pula terlibat dalam aktiviti seperti pertanian dan penternakan. Kehidupan yang jauh daripada teknologi ini menjadikan sesetengah penduduknya masih mengekalkan gaya hidup tradisional dalam kehidupan seharian mereka. Seterusnya, dari sudut pendidikan, guru dan institusi pendidikan sangat memainkan peranan yang penting dalam mendidik murid di luar bandar ini kerana mereka memerlukan lebih pendekatan dan lebih perhatian dengan cara yang lebih kreatif. Baiklah, seterusnya kita akan lihat perbezaan pendidikan di sekolah bandar dan juga sekolah luar bandar. Yang pertama, di sekolah bandar, terdapat pelajar dalam kelompok miskin bandar, kelas sederhana dan juga kaya. Namun, masalah yang sering dihadapi oleh pelajar-pelajar daripada kalangan kelompok miskin bandar dan juga kelas sederhana, mereka sukar untuk mendapat capaian internet ataupun infrastruktur yang lengkap di rumah. Namun, masalah ini dapat ditangani kerana di sekolah mereka mudah untuk mendapat capaian internet dan akan mendapat infrastruktur yang serba lengkap. Contohnya, di sekolah-sekolah bandar terdapat kemudahan yang lengkap seperti di makmal komputer, di makmal sains dan sebagainya. Baiklah, sekarang kita lihat pula ciri-ciri pendidikan di luar bandar dan juga pedalaman. Luar bandar mengamalkan budaya yang sama, etnik yang sama dan pandangan dunia yang serupa. Murid akan terkesan dengan persekitaran mereka, jadi tidak hairanlah jika mereka sukar menerima budaya baru atau pembelajaran baru dalam diri mereka. Seterusnya, tindakan, pandangan dunia dan aspirasi terhadap pendidikan. Cabaran yang dihadapi lebih banyak dan isu ini sering dikaitkan dengan keadaan sosioekonomi sesebuah keluarga yang berada di dalam kategori luar bandar dan pedalaman. Seterusnya, pelajar daripada luar bandar dan pedalaman ini kurang memberi masalah dari segi tingkah laku kerana masyarakat luar bandar atau pedalaman ini hidup dalam keadaan yang bermasyarakat dan menjaga hubungan kekeluargaan yang baik. Mereka juga amat menitik beratkan kehidupan berdikari tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Jadi tak hairanlah jika pelajar di kalangan luar bandar dan pedalaman ini kurang memberi masalah dari segi disiplin di sekolah maupun sesama guru dan rakan-rakan. Seterusnya, kurang pendedahan terhadap dunia luar. Pendidikan yang mudah diakses hanya di sekolah. Di luar sekolah, murid sukar untuk mencari capaian internet membuatkan murid kurang terdedah dengan dunia luar. Kehidupannya hanya di sekolah, rumah dan bermain dengan rakan-rakan sekampung. Jadi mereka hanya mendapatkan pembelajaran sepenuhnya di sekolah. Dan apabila balik di rumah, mereka hanya dapat meneruskan pembelajaran menggunakan buku-buku dan juga latihan-latihan yang diberi oleh guru tanpa mencari capaian internet yang lain. Pada masa kini, kita telah pun dilanda ujian COVID-19 yang sangat memberi kesan kepada kehidupan seharian, termasuklah kehidupan pendidikan. Baiklah, jadi guru-guru telah mengambilkan banyak inisiatif dalam menyampaikan pendidikan kepada pelajar-pelajarnya, termasuklah kepada guru-guru yang berada di luar bandar dan juga pedalaman. Bagi pelajar yang berada di luar bandar dan pedalaman, mereka mempunyai beberapa masalah ataupun kesukaran untuk mencapai akses internet. Kerana akses internet merupakan perkara yang paling penting di dalam era pandemik COVID-19 ini. Kerana semua persekolahan dijalankan melalui pembelajaran atas talian ataupun dipanggil sebagai PDPR. Baiklah, gambar yang saya sertakan ini merupakan usaha guru dalam menangani cabaran di dalam era pandemik COVID-19 ini. Guru masuk kampung pedalaman untuk menghantar bahan PDPR untuk pelajar. Ini kerana pelajar-pelajar di dalam pedalaman ataupun luar bandar sukar untuk mendapatkan akses internet. Jadi guru mengambil inisiatif lain, iaitu dengan menghantar bahan pengajaran dan pembelajaran ke rumah-rumah pelajar. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang langkah-langkah menangani isu pelajar dari luar bandar dan pedalaman. Yang pertama, meningkatkan kualiti guru. Khususnya bagi kawasan luar bandar, kerajaan harus menghantar lebih ramai guru yang berpengalaman ke daerah pedalaman, khususnya bagi bidang matematik dan juga bahasa Inggeris. Ini kerana guru-guru yang lebih berpengalaman mempunyai cara dan teknik yang banyak
untuk mengaplikasikan kepada pelajar-pelajar daripada pedalaman dan juga luar bandar. Yang kedua, ceramah dan kem motivasi. Pihak guru dan sekolah boleh mengambil pendekatan untuk memberi ceramah kepada ibu bapa bagi memberi penerangan betapa pentingnya untuk mendapatkan pendidikan yang sempurna untuk anak-anak mereka. Jadi, pendidikan akan bermula daripada rumah, bukan sahaja di sekolah. Seterusnya, mengadakan kem motivasi untuk murid bagi menaikkan semangat belajar kepada murid-murid dengan memberikan contoh-contoh pelajar yang telah berjaya. Dan yang ketiga, capaian internet, khususnya untuk pembelajaran atas talian. Guru, pendidik ataupun institusi pendidikan haruslah lebih kreatif dalam penghasilan kerja dan tidak membebankan murid luar bandar dan pedalaman yang kurang mendapat capaian internet, seperti memberikan modul berkala kepada murid, seperti yang telah saya terangkan di slide yang sebelum ini. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang isu yang kelima, iaitu isu gaya berfikir dan gaya belajar. Baiklah, gaya berfikir dan gaya belajar terdapat 3 bahagian. Yang pertama, visual, yang kedua, audio dan yang ketiga, kinestetik. Visual. Pelajar visual perlu mendengar dan melihat untuk memahami pembelajaran. Contohnya, guru boleh memberikan video pembelajaran dan murid dengan mudah boleh mengingati dan menghayati pembelajaran tersebut. Seterusnya, gaya yang kedua adalah audio. Pelajar dalam kategori ini perlu lebih mendengar sesuatu pembelajaran daripada melihat dan membacanya sahaja. Pelajar ini juga boleh belajar dengan menggunakan teknik mendengar lagu semasa membuat sesuatu kerja. Seterusnya, gaya ketiga adalah gaya kinestetik. Pelajar kinestetik perlu terlibat melakukan aktiviti membuat untuk menguasai sesuatu pembelajaran. Ini kerana pelajar dalam kategori ini lebih cenderung dengan aktiviti yang memerlukan pergerakan, dan dengan pergerakan, minda pelajar akan lebih mudah terangsang dan mudah mengingati sesuatu pembelajaran. Kesimpulannya, Malaysia merupakan negara yang berbilang kaum. Jadi, masyarakatnya juga mempunyai latar belakang yang berbeza-beza dan mempunyai budaya yang tersendiri. Perbezaan setiap murid membawa kepada keistimewaan yang tersendiri. Sebagai guru yang berdedikasi, kita haruslah meraihkan perbezaan setiap murid tanpa mengira jenis sosio-budaya mereka. Dengan adanya kepelbagaian sosio-budaya ini, maka akan wujudlah pelbagai teknik pengajaran dan pembelajaran yang baru dan sesuai mengikut isu-isu semasa dan peredaran zaman. Guru sebagai pemuda cara juga memainkan peranan penting dalam memberi pelajaran dan pengajaran yang baik dan dapat melahirkan generasi yang berguna untuk negara maupun dunia. Baiklah, itu sahaja perkongsian daripada kami. Semoga segala perkongsian dapat memberi manfaat kepada anda semua. Sekian, terima kasih.